Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas hari ini. Okey, untuk tema yang kedua, bawah tajuk manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Okey, pelajaran yang keenam, fitrah kejadian insan. Okey, apa dia insan? Insan ni kata lain dia adalah manusia. Tengok maksud dia, makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Okey, daripada makhluk juga, cuma bezanya dikurniakan akal dan Allah bagi tugas untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Okey, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita ni yang namanya orang yang Allah ciptakan dengan keadaan yang paling baik sekali ciptaan kita. Tak sama dengan binatang semua tu. Okey, proses kejadian manusia, kejadian insan. Yang pertama bermula dengan nutfah. Ni turutan yang disebut dalam Quran. Perkataan ni adalah nutfah. Nutfah ialah sperma yang sambung dengan over bergabung dua. Kemudian dia jadi alaqah. Alaqah ialah segumpal darah. Okay, bila dah bercantum tadi dia menjadi darah. Kemudian dia proses seterusnya dia menjadi mudghah. Mudghah ni adalah seketul daging. Daripada darah tadi dia pun berkembang menjadi seketul daging. Dan yang keempat dia menjadi izam dan laham. Fakasawnal izama lahma. Tulang yang dibaluti dengan daging. Daripada daging yang timbul tadi kemudian Allah menjadikan tulang-tulang di bahagian dalamnya. Kemudian dia jadi janin dan ditiupkan roh pada ketika itu. Dan akhir sekali dia jadi bayi dan dilahirkan ke dunia. Allah meniupkan roh ke dalam tubuh janin yang berusia 4 bulan. Kalau ikut sini gitulah gayanya. Ketika usia 4 bulan tu maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh, untuk menghidupkan janin tersebut. Asal usul janin insan adalah bermula daripada penciptaan Nabi Adam yang berasal daripada tanah. Ini asal usul dia pula. Itu cerita manusia yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kalau ikut yang pertama sekali, Allah jadikan manusia ni daripada tanah. Ambil tanah liat, buat jadi orang, kemudian tiupkan roh. Itu asal usul yang paling pertama sekali. Kemudian peringkat alam yang dilalui oleh manusia ada 5. Permulaan dia adalah alam roh. Yang ni kita tak ingat lah. Kemudian dia berpindah ke alam rahim, dalam perut mak tu. Kemudian lahirlah ke dunia, duduk ke alam dunia, alam yang kita sedang melaluinya sekarang. Kemudian dia berpindah ke alam yang keempat iaitu alam barzah ataupun alam kubur. Ada sebahagian daripada manusia dah mengalami yang ni. Dan paling akhir sekali adalah alam akhirat. Alam yang terakhir yang tiada kesudahannya. Kemudian kita tengok alam musyahadah. Apa dia alam musyahadah? Alam nyata yang dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal manusia tentang kewujudannya seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Ni alam musyahadah. Alam yang kita boleh tengok, telinga kita boleh mendengar. Alam yang terang menderang ni disebut sebagai alam musyahadah. Dan satu lagi alam ialah alam ghaib, alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal. Kewujudannya hanya dapat diketahui dan diyakini daripada penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Alam barzah, alam mahsyar, surga dan neraka. Ini adalah alam yang ada tapi kita tak nampak benda tersebut. Tak dapat nak ditanggapi. Kita carilah kok mana sekalipun, kita tak akan jumpa. Cuba cari barzah. Macam mana? Tengok kita pun tak akan jumpa. Tapi macam mana kita tahu? Daripada Al-Quran dan Sunnah, Nabi ceritakan benda-benda tersebut. Kemudian keistimewaan insan berbanding makhluk lain. Apa bezanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Yang pertama, dikurniakan akal fikiran untuk berfikir. Allah bagi akal kepada kita. Kemudian diberi kitab sebagai panduan hidup. Allah bagi kitab. Apa kitabnya? Kitab Al-Quran. Jangan tengok saja dan jangan sekadar membaca. Kita tengok apa isi kandungan dalam Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, dianugerahkan Rasul sebagai pembimbing. Allah bagi pula kepada kita ni Rasul. Rasul sebagai pembimbing, penunjuk jalan, penunjuk cara kepada kita. Dan yang keempat, diberikan tanggungjawab sebagai khalifah. Khalifah ni pemimpin negara, pemimpin kota. Dan paling kecil sekali adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Cuba jadi pemimpin kepada diri kita sendiri dulu.
Okey, kepentingan memelihara fitrah kejadian, insan yang pertama mendapat keredaan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni orang yang menjaga fitrah kejadian kita, maksudnya semula jadi Allah jadikan kita ni macam mana? Antara faedah kebaikan dia, kita akan dapat redha dan petunjuk daripada Allah. Yang kedua, iman kita dapat dikukuhkan dan ketakwaan dapat disemai. Yang ketiga, menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Ni yang paling penting. Benda-benda yang betul kita ada kekuatan untuk menerima, dan benda-benda yang tak betul kita boleh menolaknya. Benda yang bertentangan kita akan menolaknya. Seterusnya, membentuk kehidupan yang aman dan harmoni. Hidup akan jadi aman, harmoni, dan akhir sekali dapat memakmurkan bumi. Yang Allah buat ni insya-Allah akan aman, damai, tak ada pertumpahan darah dan tak ada benda-benda yang bermasalah. Wallahu a'lam. Sekadar tu kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum.